Salam semua, saya ingin menceritakan sebuah pengalaman kehidupan. Saya seorang wanita berkerjaya agak baik, berpendidikan tinggi. Malah pernah berjawatan dalam sebuah parti politik yang tak perlulah saya sebutkan dekat sini. Cerita bermula bila saya berkahwin dengan seorang duda anak dua. Suami membawa dua anak perempuannya tinggal dengan saya di rumah ibu bapa saya. Mak dan ayah saya sangat sayangkan kedua cucu baru itu walaupun bukan datang daripada rahim saya sendiri. Saya dah berkahwin selama 13 tahun dengan suami. Saya bekerja dengan kuat termasuk berniaga sampingan dan kehidupan kami agak mewah. Suami saya tak bekerja. Anak-anak tiri saya semuanya hidup dalam keadaan baik termasuk pendidikan. Suami saya tidak bekerja tetap, dia hanya buat kerja-kerja kampung saja. Sampailah suatu ketika, saya berjaya membeli 4 buah kereta dan membina sebuah rumah di atas tanah saya sendiri, bernilai yang lebih RM200,000. Saya amat menjaga suami, seperti menatang minyak yang penuh sebab kami tak ada anak bersama. Wang saku saya berikan setiap hari, makan minum semua terjaga, malah mewah lagi. Suami mula bosan katanya duduk dalam rumah besar. Oh, lupa nak cerita, anak-anak tiri saya semua dah berkahwin pada usia muda, iaitu pada umur 18 dan 19 tahun. Perkahwinan berlangsung, semuanya saya tanggung. Dipendekkan cerita, saya menghilangkan kebosanan suami saya. Saya meminta suami mengambil lesen PSV bus dan saya akan biaya sepenuhnya. Di sinilah segalanya bermula. Suami saya mula menjadi pemandu bas universiti. Kerja tu pun saya yang carikan. Suami balik lewat. Katanya budak-budak you banyak aktiviti malam sampai 2-3 pagi. Saya macam biasa tetap bagi wang saku RM50 sehari pada suami walaupun tahu dia bekerja. Suatu hari tu, dia bawa balik seorang budak perempuan berusia 21 tahun dan mengatakan itu anak angkatnya. Dia suruh saya sediakan sebuah bilik sebab budak tu akan praktikal dekat negeri saya. Budak tu orang Pantai Timur, jadi saya turutkan saja. Saya hubungi universiti dan tanya kenapa budak tu tak buat praktikal di negerinya. Kata pihak universiti, budak tu berkeras nak buat praktikal di negeri saya. Jadi bermulalah episod budak tu tinggal bersama kami. Saya tahu budak tu dah ada teman lelaki. Biasanya bila saya masak di rumah, budak tu akan call teman lakinya bagi tahu apa yang saya masak. Selalu juga dia dapat hadiah yang menarik dari teman lelaki dia. Saya hanya memerhati sebab budak tu sangat hormatkan saya dan memanggil saya mama. Dia juga memakai tudung labuh dan sopan. Suatu hari, kakak saya sebelah rumah datang nasihatkan saya supaya jangan membenarkan budak tu tinggal di rumah saya. Dia kata takut jadi apa-apa. Saya kabarkan pada suami tentang hal tu. Tapi tak pasal-pasal suami marahkan keluarga saya pula. Suami pula bila gaji tak pernah ada duit. Malah ambil duit poket dari saya macam biasa. Saya diam. Suatu hari saya terpaksa berkursus selama 4 hari di Penang. Saya suruh budak tu balik hostel dan budak tu pun bersetuju. Lepas 2 hari, kakak saya call dan minta saya balik mengejut tengok keadaan rumah saya katanya. Malam tu juga saya balik jam 11.30 malam sampai ke rumah tumpang kawan. Saya sengaja jalan kaki masuk kawasan rumah saya diam-diam. Alangkah terkejutnya saya bila kelihatan suami hanya memakai tuala menghadap TV sambil merokok dan budak perempuan tu hanya mengenakan baju labuh tali kecil tanpa lengan. Saya selamba masuk dalam rumah dan terus masuk bilik. Saya nampak dengan ekor mata mereka terkejut biawak. Saya masih diam. Selang 5 hari lepas budak tu balik Pantai Timur bercuti,
Saya pula ajak suami naik superbike jalan-jalan dalam kampung. Saya minta handphone suami untuk call kawan. Kononnya saya tak bawa handphone. Suami tanya nombor berapa. Dia nak tekankan untuk saya. Saya cuma boleh bercakap terus. Bila dia bagi handphone dia, saya terus padam call dan buka WhatsApp dia sambil pura-pura bercakap. Dia tak nampak sebab duk bawa motor. Saya sempat baca semua WhatsApp yang baru masuk bertubi-tubi. Allah, luruh jantung saya. Abang, nanti Zah balik, Zah singgah Alustar, kita pergi tidur dulu kat Tut. Nanti Zah call perempuan tu, sayalah perempuan tu, ambil Zah kat Kanga, okey? Saya diam. Balik rumah, saya minta penjelasan dari dia. Dia diam, tak menjawab sepatah pun. Saya minta baik-baik dia keluar dari rumah saya. Saya ambil semua wang saya dan hanya tinggalkan RM20 dalam poketnya. Semua kunci kereta dan motosikal saya pegang. Dia menangis terus keluar dari rumah. Saya call bapa budak tu, seorang ustaz dekat Terengganu, cerita benda sebenar dan minta mereka datang ambil semua barang dia dalam masa 3 hari. Saya langsung tak menangis, cuma sedih sebab mereka berdua balas tuba atas kebaikan saya selama ni. Hari ni dah 4 tahun berlalu. Saya dah kahwin lain sekarang. Cerita yang saya dengar, budak tu dah kikis suami saya habis-habisan untuk tanggung pengajiannya. Selesai saja pengajian, budak tu balik Pantai Timur dan berkahwin dengan orang lain. Bekas suami tinggal dalam kabin kontena pekerja je sekarang. Nasib baik saya bagi sebiji motosikal sebab kesian. Duit, entahlah. Mula-mula saya susah nak move on, tapi saya bangkit bila saya ingatkan diri saya. Saya berdiri di atas kaki saya sendiri. Anak-anak dia tak membantu sebab mereka dah kahwin dan tinggal jauh di Johor. Saya masih baik dengan bekas suami. Dia masih nakkan saya dan memohon maaf. Tapi maaflah bang, yang lepas tu lepaslah. Saya dah bahagia dengan suami baru sekarang. Buat budak perempuan tu, Mak Izzah, terima kasih sebab rosakkan rumah tangga kami. Mama doakan kau bahagia sentiasa. Buat bekas suami, semoga abang berjumpa dengan wanita yang jauh lebih baik dari saya. InsyaAllah, saya sentiasa doakan abang.